Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita masuk kepada perbincangan al-matlabu tsalitsu al-haram aw al-muharram. Iaitu perbincangan tajuk daripada al-ahkam at-taklifiyah, iaitu tentang haram. Al-haram huwa ma talaba syari'ul kaffa anhu ala wajhi al-hatmi wal ilzam. Apa itu haram? Haram itu ialah perkara yang dituntut oleh syarak menghentikan. Kafa'ana menahan dan menghentikan daripadanya atas jalan mesti dan wajib. Hatmi makna mesti. Ilzam pun makna mesti dan wajib. Fa yakunu tarikuhu ma'juran muti'an. Maka orang yang meninggalkan tu diberi pahala dan dianggap taat kepada perintah. Wa fa'iluhu athiman 'asiyah, dan yang melakukannya itu berdosa dan dia melakukan maksiat. Sawa'un kana daliluhu qat'iyan la syubhata fi, sama ada perkara haram itu perkara yang dalilnya qat'i yang tidak ada syubhah. Qat'i ni maksudnya yang maknanya jelas, yang tidak ada andaian atau andaian-andaian lain. Makna-makna yang disepakati yang tidak ada syubhah. Ka hurmatiz zina, seperti pengharaman zina. Ini benda yang qat'i. Au kana dhanniyan, ataupun dalilnya dalil dhanni, kan muharramati bisunnatil ahadiyah, seperti perkara-perkara haram yang datang daripada hadis ahad. Maka hukumnya semuanya dipanggil sebagai haram dan juga muharram. Wa 'indal hanafiyyati, di sisi ulama Hanafiyah, la yutlaqul haramu illa ala ma kana daliluhu qat'iyyan. Tidak dipanggil haram kecuali perkara yang dalilnya itu qat'i. Fa in kana dhanniyan, kalau dalil bagi pengharaman itu datang secara zanni, secara bukan daripada nas yang qat'i, sumia makruh tahriman, maka dinamakan makruh tanzim. Jadi perlu saya sentuh sikit. Jadi dalil itu dibahagikan kepada pendalilan, wajah istidlalnya. Pertamanya qat'i. Dalil yang qat'i apa dia? Dalilan la yahtamilu illa ma'nan wahid, yang tidak mengandungi kecuali satu makna saja. Dalil qat'i itu maksud dalil qat'i, dalil yang maknanya jelas, tidak ada pertikaian dan tidak ada ihtimal takwilan atau tafsiran lain. Yang kedua ialah zanni. Zanni itu yang ada ihtimal banyak. Contohnya dalil tersebut sebahagian memberi makna, sebahagiannya memberi makna A, sebahagiannya memberi makna B. Makna dalil itu pada wajah istidlal dan erti makna dalil itu ada keperbezaan pandangan, maka dipanggil sebagai zanni. Yang qat'i ini yang makna yang disepakati, yang tidak ada khilaf pada makna bagi dalil tersebut. Ini dibahagikan daripada dua, iaitu qat'i dan juga zanni. Ini merujuk kepada dalil daripada wajah, dipanggil wajhul istidlal. Dipanggil min haitsu ad-dalalah, dari segi ad-dalalah. Yang kedua, dalil juga dibahagikan kepada dua, qat'i dan juga zanni, melihat kepada apa? Kepada min haitsu thubut. Sabit dalil itu secara qat'i apa maksud? Maknanya datang daripada Al-Quran. Jadi kalau kita boleh buat macam inilah dalil qat'i. Qat'i apa? Qat'i dalalah yang kita bincang tadi, iaitu ma la yahtamilu illa ma'nan wahid, yang mana tidak mengandungi kecuali satu makna saja, maknanya disepakati. Yang kedua, thubut. Qat'iyyu thubut. Qat'iyyu dalalah, qat'iyyu thubut. Thubut ni makna pensabitannya secara qat'i. Subut makna pensabitan tu memang pasti. Ini memang pasti nas syarak. Jadi apa yang termasuk dalam qat'iyyu thubut ini? Iaitu dua, Al-Quran dan juga hadis mutawatirah. Al-Quran dan juga hadis al-mutawatirah. Itu termasuk daripada qat'iyyu thubut. Pensabitan nas itu memang pasti. Sama juga zanni pun bagi dua, zanni dalalah, yang kedua zanni ats-tsubut. Zanni dalalah apa? Lawan kepada qat'i dalalah. Bila qat'i dalalah ni makna ertinya disepakati, zanni dalalah makna ertinya ada berlaku khilaf. Thalathata quru, ada mengatakan quru itu 3 kali suci, ada mengatakan 3 kali haid. Jadi ayat Quran memang ayat Quran, tapi berlaku khilaf pada dalalah pengertiannya.
dipanggil zanni dalalah. Okey, zanni subut ni apa? Iaitu pensabitan hadis itu atas jalan zanni, bukan secara qat'i. Makna ada kebarangkalian. Ni maka termasuk dalam ni hadis apa? Hadis al-ahad. Hadis-hadis ahad yang bukan mutawatir termasuk dalam kategori qat'i subut. Okey, setelah kita faham tu, kita kembali balik nak menerangkan apa maksud sunnah al-ahad, iaitu hadis-hadis ahad. Sebab hadis ahad ini dia itu datang secara dhanniyus subut. Okey. Wa 'inda al-Hanafiyyah, di sisi ulama Hanafiyah, la yutlaqul haramu illa 'ala ma kana daliluhu qat'iyyan. Tidak dipanggil haram kecuali perkara yang dalilnya qat'iyyan. Fa in kana dhanniyan, kalau datang secara dhanni, sumya bil makruh tahriman. Maka Hanafiyah membezakan, kalau dalil itu datang daripada hadis yang dhanniyus subut, maka dia dipanggil sebagai makruh tahrim. Kalau datang dengan dalil yang qat'iyus subut, maka dipanggil sebagai apa? Dipanggil sebagai haram. Maka dari segi mazhab Hanafi, mereka bezakan antara haram dan makruh tahrim. Makruh tahrim dari pergi aspek apakah dalil pengharaman itu. Semua kedua-duanya haram, tapi perbezaannya pada jenis dalil yang menunjukkan pengharaman tersebut. Wa yustafadu at-tahrimu min isti'mali lafdhin yadullu 'ala at-tahrim. Difahami pengharaman itu daripada penggunaan lafaz yang menunjukkan ke atas pengharaman, bimadatihi, dengan madah kalimah tersebut. Contoh kalafzil hurmah, seperti lafaz hurmah, hurrimat. Ikutlah mana-mana lafaz yang berasal daripada kalimah hurmah pengharaman. Hurrimat alaikumul maitatu. Lagi apa lagi? Haraman Nabi SAW dan seumpamanya lah, lafaz-lafaz yang datang daripada asal kalimah hurmah, au nafyul hilli, ataupun penafian halal. Penafian halal. Jika ada ayat yang menyatakan penafian halal, maka itu menunjukkan haram. Apa contohnya? Kaqaulihi ta'ala, hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan ke atas kamu ibu-ibu kamu, iaitu menikahi dengan ibu kamu. Wa qauluhu alaihi salatu wasalam, la yahillu, ni penafian halal. La yahillu malu mri'in muslimin illa bitibin min nafsih, tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan hatinya. Tak boleh kita rampas harta orang, ambil harta orang dengan keadaan dia tidak rela. Au yustafadu at-tahrim min sighatin nahyi al-muqtarini bima yadullu 'ala al-hatmi, ataupun difaham juga pengharaman daripada sirah nahi, larangan yang disertai dengan perkara yang menunjukkan kemestian. Au min tartibil 'uqubati 'ala al-fi'li, atau dikenakan seksaan di atas perbuatan tersebut. Faminal awal, antara contoh yang pertama, nak larangan yang disertai dengan kemestian ni ialah fajtanibur rijsa minal awthan wajtanibu qaulaz zur. Tuhan kata, tinggalkanlah rijsa minal awthan, kotoran daripada berhala-berhala, yakni penyembahan berhala. Wajtanibu qaulaz zur, dan tinggallah perkataan dusta. Wa qauluhu ta'ala, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu. Fajtanibu fi'il amr. Wajtanibu, maka sesungguhnya Tuhan kata khamar, arak, judi, berhala dan juga menenung nasi itu ialah kotoran daripada amalan syaitan, maka jauhilah. Jadi di sini al-amru bijtinab ni menunjukkan pengharaman. Wa minatsani, daripada yang kedua, iaitu tartibil uqubah, dikenakan seksaan itu. Contohnya qauluhu ta'ala, walladzina yarmuna al-muhsanat thumma lam ya'ti bi arba'ati syuhada fajliduhum 8 jaldah. Orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik, kemudian mereka tidak mendatangkan arba'ati syuhada, 4 orang saksi, tuduh qazaf ni, tuduh zina, dipanggil sebagai haddul qazaf. Maka apakah iqab dia, seksaan ataupun kita kata balasan dikenakan jenayah dia itu? Fajliduhum 8 jaldah, maka hendaklah kamu rotan 80 kali rotan. Wa qauluhu ta'ala, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira.
Orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sesungguhnya dia makan dalam perut mereka api neraka, dan mereka akan dibakar dengan api neraka yang panas. Okay. Kemudiannya aqsamul haram, pembahagian haram. Athabitu min istiqra'i ahkami syariati, yang sabit dengan istiqra'. Kita melakukan istiqra', maknanya kita melihat kepada setiap hukum-hukum syarak, kita dapati bahawa anna syari'a lam yuharrim syai'a, syarak tidak akan mengharamkan sesuatu illa limafsadatihil khalisah awul ghalibah, kecuali kerana kemafsadatan, kerosakan yang ada pada perkara itu yang semata-mata rosak ataupun ghalibnya akan bawa pada kerosakan. Yang mana kerosakan perkara yang dilarang tentu dia membawa kepada kerosakan yang mesti ataupun kerosakan yang ghalib. Wa hadhihi al-mafsadatu imma an tarji'a ila dhatil fi'li al-muharram, dan kerosakan mafsadah ini sama ada kembali kepada diri perbuatan yang diharamkan. Wa hadha huwa al-muharram li dhatihi, maka ini dipanggil, istilah dia muharram li dhatihi, iaitu pengharaman yang kembali kepada zat diri perbuatan. Au li ainih, ataupun dipanggil juga muharram li ainih. Wa imma an tarji'a la ila dhatil fi'li ba ila amrin ittasala bihi, ataupun sama ada dia kembali, dia tidak kembali kepada diri perbuatan tetapi kepada perkara yang berkait, yang bersambung dengan perbuatan tu. Wa hadha huwa al-muharram li ghairi, ini dinamakan sebagai muharram li ghairi. Jadi bezakan, muharram li zati, perbuatan tu sendiri haram. Muharram li ghairi, dia ada perkara lain yang menyebabkan perbuatan itu jadi haram. Okey, apa takrif dia? Tengok dia akan terangkan. Fal muharram li dhatihi huwa ma harramahu asy-syari'u ibtida'an lima fihi min al-adrar wal mafasida adz-dzatiyyah allati la tanfaku anhu. Muharram li dhati ialah perkara yang syariat haramkan secara awal-awal, start daripada mula. Ibtida'an maknanya pada asal. Kerana pada perkara itu ada mudarat dan mafsadah yang bersifat dalaman dia, bersifat diri itu ada mafsadah. Allati la tanfaku anhu, yang tidak bercerai daripadanya. Contoh kazina, seperti zina. Zina tu dalam diri perbuatan tu sendiri tu mafsadah. Wa tazwijil maharim, menikah dengan mahram. Wa akli al-maitati, memakan bangkai. Wa bai'iha, menjualnya. Wa sariqati, mencuri. Wa qatlin nafsi bighairi haq, membunuh nyawa tanpa dengan sebenar. Wa nahwi dzalika mimma hurrima li dzatihi wa ainihi, daripada perkara yang diharamkan kerana zat perkara itu dan diri perkara itu. Wa hukmu hadzal naw', hukum muharram li dzatihi ni annahu ghairu masyru'in aslan, tidak disyariatkan langsung, tak boleh kita buat ni. Wala yahillu lil mukallafi fi'luhu, tidak halal bagi mukallaf melakukannya. Wa idza fa'alahu lahiqahu adh-dhamm wal iqab, jika mukallaf buat akan mendatanginya oleh celaan dan juga seksaan. Wala yasluhu an yakuna sababan syar'iyyan tatarattabu alaihi ahkamuh, tak sah perkara itu menjadi sebab syarak yang menghasilkan hukumnya. Jual beli contohnya najis, kita jual beli bangkai. Adakah dengan jual beli menyebabkan berlakunya tarattub sababan syar'iyyan tatarattabu alaihi ahkamu, sebab syar'i yang mendatangkan kesan dia? Contohnya bai'ul maitah, bai'ul maitah, jual bangkai. Apa kesan jual beli? Kesan jual beli ialah intiqal mulkiyah, berpindah milik. Tapi kerana perbuatan jual beli bangkai itu sendiri haram, jual beli bangkai itu sendiri haram, maka dia tidak akan membawa kepada intiqal al-mulkiyah, berpindah milik. Itu tidak akan bawa. Ini dipanggil sebab-sebab syarak yang terhasil daripada hukum. Jadi kerana jual beli bangkai ini benda yang haram, dia tidak akan menghasilkan. Jadi tidak berpindah milik, dengan maksud kena bagi pulangkan balik bayaran tersebut. Tidak boleh berlaku pemilikan. Okey. Wa idza kana mahallan lil aqdi, jika dia itu menjadi mahal bagi akad, batal al aqd, akad dia batal. Contoh macam nilah. Di sini di samping dia jadi tidak akan ada kesan dan akad itu batal. Walam yatarattab alaihi atharu syar'i, tidak akan menghasilkan kesan syaraknya, iaitu kalau dalam contoh kita perpindahan milik. Okey. Sama juga zina. Zina ni kalau ikutnya, bila persetubuhan yang halal akan mendapatkan nasab, mana anak itu anak boleh dinasabkan kepada bapa. Tapi kerana zina ni benda haram, dia tidak akan membawa kesan syarak, iaitu penisbahan anak kepada bapa. Kerana penasaban ini satu syaraf, satu kemuliaan.
dia tidak akan hasil dengan benda yang tidak benarkan oleh syarak. Okey. Fa aklul maitati mahdhurun 'ala al-mukallaf. Makan bangkai ini dilarang ke atas mukallaf, wala yahillu lahu fi'luhu, tidak halal untuk dilakukan. Wasariqatu la takuna sababan syar'iyyan li thubutil milki. Pencurian itu, kecurian itu tidak menjadi sebab syarak untuk sabit milik. Bila seorang itu melakukan kecurian, adakah akan menghasilkan pemilikan? Tidak. Kerana kecurian ini haram, dia tidak akan menghasilkan sebab syar'i daripada perkara tersebut. Wa zina la yasluhu sababan syar'iyyan li thubutin nasabi wat tawaruth. Zina tidak sah menjadi sebab syarak untuk sabitnya nasab dan juga pewarisan. Wal maitatu idza kanat mahallan li aqdil bai'i batala al-aqdu. Bangkai jika dia menjadi barang akad, barang yang diperdagangkan, berlaku akad di atasnya, maka akad akan jadi batal. Walam yatarattab alaihi ma yatarattabu ala al-bai'i sahih al-mashru'. Tidak akan terhasil kesan apa yang terhasil di atas jual beli yang sahih yang disyariatkan. Wa aqdun nikah idza kana mahalluhu ahad al-maharim. Akad nikah jika mahalnya isteri itu, mahal ni makna mahal nikah ni makna isteri itu salah seorang mahramnya, ma'al ilmi bidzalik, dalam keadaan dia tahu bahawa orang itu mahramnya, kana al-aqdu batilan, akad akan jadi batal. Nikah dengan kakak ataupun adik-beradik, adik-beradik susu, pada adik-beradik susu ni mahram, maka kalau dia tahu punya akad batal. Walam yatarattab alaihi syai'un mimma yatarattabu ala aqdi nikahi sahih, maka tidak akan terkesan sesuatu pun daripada apa yang hasil daripada akad sebagaimana akad nikah yang sahih tidak akan berlaku, kerana akad nikah tu batal dan haram. Min thubutin nasbi, daripada persabitan nasab, wa tawaruthi, pewarisan, wal huquqi baina tarafaini, hak antara suami isteri, wal hilli bainahuma, kehalalan untuk bersetubuh antara keduanya. Bal yu'tabaru dukhul zina, bahkan dianggap bersetubuh tu sebagai zina. Tetapi walakin qad yubahu ba'du anwa'il muharram li dhatihi 'inda darurah. Kadang-kadang diharuskan sebahagian daripada perkara yang haram li zatih kerana darurat. Kata kaedah darurah tubihul mahdzurah. Kadang-kadang kedaruratan, keterpaksaan ini, keterdesakan ini mengharuskan perkara yang haram. Lianna tahrimahu kana bisababi mafasidihi adzatiyah. Kerana pengharamannya itu kerana diasaskan, disebabkan kerana mafsadah zati, mafsadah pada diri perkara itu, al-mu'aridati li hifdhi daruriyatil khamsi, yang melawan kepada penjagaan daruriyat al-khams, kepada penjagaan 5 perkara asas ni. Apa dia? Wahiya hifdzuddin, menjaga agama, wan nafsi, menjaga nyawa, wal aqli, menjaga akal, wal irdi, menjaga maruah, wal mali, menjaga harta. Jadi fal maitatu yahillu aqlu halla yahillu. Maitah itu, bangkai itu, yahillu akluhu, halal untuk dimakan, inda khaufil halak, jika dibimbangkan akan mati. Kalau tak makan jadi mati, maka jadi halal pula bangkai. Wal khamru yahillu syurbuha, khamar itu, arak itu halal diminum, daf'an li halakin nafsi, untuk menolak kepada kemusnahan jiwa, mengelakkan mati. Tak ada air lain, ada arak, kalau tak minum mati, maka boleh minum. Li'anna hifdzan nafsi daruriyun, kerana menjaga nyawa itu perkara daruri. Fakana la budda min tahsilhi bi ibahatil muharram, maka tak dapat tidak, mesti dihasilkan penjagaan nyawa itu dengan menghalalkan perkara haram tadi. Okey, jadi untuk kes darurat dibenarkan dengan kaedah ad-darurah tubihul mahdzurah. Ad-daruratu tubihu al-mahdzurah. Mahdzurah ni makna perkara yang dilarang. Okey, perkara haram. Okey, yang seterusnya, al-muharram li ghairi, perkara haram kerana yang lain. Pengharaman tu disebabkan perkara luar, perkara lain. Wa huwa ma kana mashru'an fil asli, iaitu perkara yang asalnya disyariatkan, idh la darara fihi wala mafsadata, kerana tidak ada mudarat padanya dan tidak ada mafsadah. Au anna manfa'atahu hiyal ghalibah, atau kerana asalnya manfaat itulah yang ghalib. Walakinahu iqtarana bihi maqtada tahrimahu, tetapi disertai perkara yang masyru' itu, perkara yang harus itu disertai maqtada tahrimah, perkara yang menuntut diharamkan perkara itu. Contoh, kas-salati fil ardil maghsubah, seperti sembahyang di tanah yang dirampas. Sembahyang itu dituntut
Tapi jadi haram kenapa? Kerana ada perkara sifat luaran yang menyertai perbuatan tu. Mana dia semayang atas tanah orang, tanah yang dirampas. Jadi dipanggil muharram li ghairi. Wal bai'i waqta nida'il jum'ah. Jual beli waktu di azan Jumaat. Asal jual beli harus, tapi jadi haram kerana apa? Berlaku pada waktu yang dilarang. Wan nikahi al-maqsudi bihi tahlilul mutallaqati thalathan li mutalliqiha. Nikah yang dimaksudkan untuk menghalalkan perempuan yang ditolak 3 kepada mutallik, kepada yang mentolaknya, suami pertama tu. Dipanggil sebagai Cina buta ni. Nikah Cina buta ni diharam li ghairi. Wan nikahi ma'al khitbati ala khitbatil akhi. Nikah ma'al khitbah. Dia ke ma'al khitbah dengan berdasarkan kepada apa? Berdasarkan kepada bertunang. Tunang atas tunangan orang lain. Tak boleh. Nikah atas tunangan orang lain. Wa talaqil bid'i, talak bid'i iaitu talak yang dilakukan masa haid. Jadi talak tu asal boleh, tapi kerana berlaku pada waktu yang diharamkan, jadi talak bid'i. Wa buyu'il ajal, jual beli bertangguh yang tidak dibenarkan lah. Contohnya perkara yang berkaitan ribawi. Au ma yusamma bi buyu'il inah, ataupun apa yang dinamakan jual beli inah. Ini pelajar boleh tengok apa maksud jual beli inah tu. Jual beli inah itu dia jual beli yang semata-mata bertujuan untuk berhutang dengan jalan riba. Nampak Jadi jual beli inah contoh macam ni lah. Saya jual kepada saya jual kain ni. Saya jual kain ni, A jual kain ni kepada B, jual kepada B. Berapa? Dia jual kepada B dengan harga 100 ringgit. Maka lepas B dapat kain, B bayarlah kepada A 100. Kemudian B jual balik kain ni kepada A dengan harga berapa? Jual balik kepada A dengan harga berapa? Dengan harga 120. Jadi A jual kepada B dengan harga 100. Dengan harga 100 tadi, dia jual dengan harga 100. Jadi B bayar kepada A secara cash. Jadi A dapat 100. Kemudian B jual balik jual balik kain tadi kepada A dengan harga 120 secara hutang. Jadi apa yang berlaku? Apa yang berlaku ialah A setelah dapat 100 cash dan dia berhutang 120. Seakan-akan dia pinjam 100 kena bayar 120. Ini 20 ni dikira sebagai riba. Ini jual beli ni panggil bai'inah. Okay? Boleh tengok, pelajar boleh tengok sendiri uraiannya dalam laman sesawang yang ada berkaitan muamalat allati yuqsadu biha riba, yang dimaksudkan riba. Wa nahwu dzalika mimma arada lahu tahrim, daripada perkara yang mendatangi pengharaman, li amrin kharijin, kerana perkara luar, an dzatil fi'li, daripada diri perbuatan. Falaisa tahrimu li dzatil fi'li, maka pengharaman tu bukan kerana diri perbuatan. Li anna al fi'la bi nafsihi khalin min al mafsadati wad darar, kerana perbuatan tu sendiri dia sunyi daripada mafsadah, kerosakan dan kemudarat. Lakin ittasala bihi ma ja'ala fihi mafsadatan wa dararan, tapi bersambung dengan perkara halal itu perkara yang menjadikan mafsadah dan mudarat. Fassalatu bidzatiha masyru'ah, sembahyang dengan dirinya sendiri itu disyariatkan. Fahiya wajibah, wajib pula. Lakin lamma tasala biha muharramun, tetapi apabila bersambung perkara haram, wahwal ghasbu, iaitu merampas tanah itu, ja'an nahyu anis salati fil ardi maghsubah, maka datang larangan daripada sembahyang di tanah yang dirampas. Wal bai'u bi dzatihi mubah, jual beli itu sendiri harus. Lakin wuqu'uhu waqta nida'il lil jum'ati ja'ala fihi mafsadatan, tetapi melakukan jual beli pada waktu azan Jumaat itu menjadikan berlaku mafsadah. Litta'wiqi anis sa'i, kerana dia menghalang daripada sa'i ila ada'i faridatul Jumaah, menghalang daripada orang itu berusaha untuk menunaikan fardu Jumaat. Jadi orang nak berjalan, nak bersungguh pergi Jumaat itu terhalang dengan sebab berlaku jual beli. Faja'an nahyu anhu, maka datang larangan dari sebab itu. Wa nikahu bi dzatihi masyru', nikah itu diri dia sendiri disyariatkan. Fahuwa mubahun aw mandud, itu sunat haru ataupun sunat hukumnya. Lakin wuqu'uhu ma'al khitbah ala khitbatil ghaib, tetapi berlaku dengan keadaan
dia pinang di atas pinangan orang lain, ja'ala fihi mafsadatan, menjadikan perkara itu berlaku mafsadah, mafsadati idza'il ghair, mafsadata idza'il ghair, mafsadah menyakiti orang lain, kita ambil tunang orang. Wa ma yuntiju anhu min adawatin, apa yang dilahirkan daripadanya daripada persekitaran, wa baghdha, dan juga pertelikahan. Fanaha syari'u anhu, maka syarak melarang daripadanya. Wa nikahu li gharadi tahlil, nikah dengan atas jalan tahlil, menghalalkan kepada suami yang talak 3 itu, dipanggil nikah Cina buta ni. Fihi mafsadatut tala'ubi, itu ada mafsadah kerana bermain-main bil asbab syar'iyyah, dengan sebab syarak. Wasti'maliha fi ghairi ma wudi'at lahu, dan menjadikan nikah itu sebab syarak itu pada perkara yang tidak diletakkan untuknya. Syarak letak nikah ni bukan tujuan tu. Fakana manhiyan anhu, maka dia itu dilarang lihadzas sabab, kerana sebab ini. Seterusnya, wa hukmu hadzal naw' min al-muharram yaqumu ala asasi nadratina ilaih. Hukum bagi jenis pengharaman ini berdiri di atas asas nadratina, bagaimana kita melihatnya. Fal muharram li ghairi, okey, muharram li ghairi apa hukum dia? Masyru'un min jihati aslihi wa dhatihi, disyariatkan daripada aspek asal dan juga zatnya. Ghairu masyru' min jihati ma tasala bihi min amrin muharram, tapi tidak disyariatkan dari aspek apa yang bersambung daripada perkara haram. Faminal fuqaha'i man ghallaba jihata masyru'iyyati aslihi. Di kalangan fuqaha ada yang memberatkan aspek pensyariatan asal, ala hurmati mattasala bihi, mereka beratkan bahagian asalnya disyariatkan, diberatkan di atas hurmati mattasala bihi, pengharaman apa yang bersambung dengannya, apa yang berkait dengannya. Jadi melihat kepada aspek asal dia itu disyariatkan, maka dikata faqala innahu yasluhu sababan syar'iyyan, perkara muharram li ghairi salih dan boleh menjadi sebab syarak, tatarattabu alaihi atharuhu, yang mendatangkan kesannya. Wa in kana manhiya anhu bi'tibari ma tasala bihi, walaupun dia dilarang dengan jika diambil kira apa yang bersambung dan berkait dengannya. Wa li hadza yalhaqu fa'ilahul ithmu, kerana itulah mendatangi akan pelakunya oleh dosa. Min hadhil jihah, daripada aspek ini. La min jihati ityanihil fi'la nafsah, bukan dari aspek dia mendatangkan perbuatan itu semata-mata, tapi dosanya daripada aspek dia melakukan perkara haram itu. Wa ala hadzan nadhari, atas pandangan ini, takunu salatu fil ardil maghsubati, maka jadilah sembahyang di tanah yang dirampas, sahihatan mujzi'atan, sahihah mujzi'ah, sembahyang di tanah yang dirampas, melihat kepada diri perbuatan sembahyang itu dituntut, sembahyang itu sahih mujzi'ah. Mujzi'ah maknanya dah padan, dah cukup. Tabra'u dhimmatul mukallaf, yang lepas tanggungan mukallaf minha. Jadi maknanya sembahyang tu dia dah sembahyang lah, dia tak perlu qada lah maksudnya. Dia dah dikira sembahyang dan tidak dikira dosa meninggalkan sembahyang. Tetapi wa huwa athimun bil ghasbi, tapi dia berdosa kerana sebab rampas. Wal bai'u waqtan nida'i sahihun ma'al ithmi, jual beli waktu azan Jumaat itu sahih tapi berserta isi, maknanya jual beli itu sahih, berlaku pemindahan milik. Liiqa'ihi fi hadzal waqti, tapi dosa kenapa? Kerana melakukan pada waktu ini. Wa hakadha. Wa minal fuqaha, ada di kalangan fuqaha, man ghallaba jihata fasadi mattasala bil fi'li, mereka yang melebihkan, memberatkan aspek kerosakan apa yang bersambung dengan perbuatan, ala masyru'iyyati aslihi, diberatkan itu daripada asal pensyariatan perbuatan itu. Jadi asal harus, tiba-tiba bersambung benda haram, jadi diberatkan benda haram, lawan kepada yang pertama tadi. Maka mereka yang berpandangan sebegini, faqala bi fasadil fi'li, mereka mengatakan perbuatan itu akan jadi haram juga. Lain dengan yang pertama. Yang pertama, perbuatan itu sahih tapi berdosa. Yang kedua ni, kerana mereka melihat kepada perkara haram itu berkait, mereka beratkan aspek itu, maka perbuatan itu dihukumkan haram sekali. Wa adamu tarattubi athari syar'i, dan tidak terhasil kesan syaraknya. Waluhukil ithmi waluhukul ithmi bifa'ilihi, dan adanya dosa kepada pelakunya. Lianna jihatal fasadi fi nadharihim, kerana aspek kefasadan, kerosakan pada pandangan mereka, la tubki atharan, tidak meninggalkan apa-apa kesan, limasyru'iyyati aslihi, kepada pensyariatan asalnya. Aspek haram itu menyebabkan
pensyariatan asalnya tidak ada guna. Jadi seakan-akan tak terpakai. Wa ala hadzal asasi, atas asas ini qala hadzal fariq minal fuqaha, berpandangan golongan ini daripada ulama fuqaha bi butlanis salah fil ardi maghsubah, dengan batalnya sembahyang di tanah yang dirampas. Jadi mereka kata bukan sekadar haram, sembahyang tidak sah, maka tidak sah, kena ulang balik. Wa nikahil maqsudi bihi tahlil, batal juga nikah yang bertujuan untuk menghalalkan isteri kepada suami yang talak 3. Wa talaqil bid'i, talak bid'i, talak ketika haid itu. Wa nahwi zalika, dan seumpamanya. Kita selesai perbincangan tentang haram. Wallahu taala a'la wa a'lam.